sepastinya seluruh dunia termasuklah mereka semua yang bukan sahaja peminat bowling tetapi peminat sukan secara sebesarannya memang mengenali dan menyanjungi segala perjalanan kerjaya yang dilakukan oleh Shalin. Bagaimana Shalin merasa melihat video tersebut? 28 tahun melihat Shalin sebagai seorang individu pun membesar dalam sukan ini dan pada ketika ini di peringkat persaraan. Adakah satu perasaan yang macam yang Shalin akan kembali pada satu hari nanti? Mungkin sebagai coach, mungkin sebagai seorang yang mencari bakat-bakat baru dan sebagainya. Pernah terlintas tak Shalin? Sebenarnya pertama sekali bila saya tengok video tu memang terharulah. Sebab pun ada juga sebab bila tengok daripada saya kecil kan. Saya kecil sampai sekarang penglibatan saya, seluruh kerjaya saya dalam video klip tu. Tapi menjawab soalan Sofia tadi, saya dah memang dah lama saya membantu sukan bowling di peringkat akar umbi sebab saya bermula daripada 10 tahun lepas, 15 tahun lepas saya memang dah ada persiapan untuk persaraan lah. Saya ada jadi konsultan untuk pasukan Sukma Selangor, bowling Selangor. Saya dah pernah jadi head coach untuk Sukma Selangor juga untuk 3 Sukma. Dan saya juga ada membuat coaching dan beberapa benda lain jugalah. Dan saya juga sekarang bukan pembantu Assistant Secretary di Malaysian Tamping Bowling Congress Association kami bowling di Malaysia. So saya memang hidup saya memang sukan. So memang saya sama ada saya bermain sukan atau saya bantu di sebalik tabir. Saya bantu kawan-kawan saya yang macam sekarang dah banyak teammate saya yang jadi jurulatih, termasuk suami saya sendiri. So saya memang darah daging saya memang sukan lah. Semua yang saya lakukan tu memang berkait rapat dengan sukan. Sama ada saya bermain, saya bantu dari segi office di MTBC dan rakan adik-adik saya yang lain, yang junior-junior saya yang lain pun sebab saya passion saya is sport psychology. So saya bantu motivasi mereka juga kadang-kadang. Sebab kadang bukan senang nak jadi atlet kebangsaan ni. Kadang orang tengok bahagian glamour saja, tidak tengok bahagian sebalik tabir. Sebelah yang berapa banyak you kena kerja keras. Kadang bukan semua orang daripada 100 orang, mungkin 2 orang je yang akan lepas untuk menjadi juara kebangsaan, juara Asia, juara dunia. Bukan semua yang akan dapat capai tahap yang tertinggi. So kita kena selalu bagi mereka motivasi jugalah. Itu yang orang tak nampakkan sebenarnya. Kita gembiralah mendengar yang Shalin masih berjasa memberi bakti lagi bagi mereka atlet muda ni. Shalin, nak tanya juga, mungkin Shalin boleh kongsikan bersama dengan kami sepanjang karier 28 tahun ini, apakah momen yang sangat-sangat memberi kesan kepada Shalin? Mungkin kami tak merasai tapi Shalin sendiri maknanya melalui satu perjuangan yang cukup besar dan sehingga membuahkan kejayaan. Momen yang terindah lah, salah satu yang memberi kesan pada Shalin. Ada banyak. Alhamdulillah Shalin memang bernasib baiklah, memang mendapat melalui banyak pahit manis, kenangan pahit manis dalam kerjaya Shalin 28 tahun ni. Saya cakap juga antaranya ialah masa Shalin menang Masters event di Sukan C di Kuala Lumpur, sebab saya dapat menang di depan keluarga Shalin, di depan peminat-peminat sukan tanah air, terutama sekali di depan anak saya Alia, dan pada waktu tu pun jurulatih saya dia menyuruh suami saya membantu saya juga jadi coach di event tu. So memang terharulah sebab dia pun ada, anak saya pun ada, coach saya pun ada. So semua orang nampak saya berjuang berhabis-habisan masa tu sebab kejohanan tu, yang event tu, yang Masters tu hampir 12 jam. 12 jam untuk menang satu pingat emas. Sebab dari pagi kami pukul 8 pagi habis lebih kurang pukul 7 petang. Sebab kami kena main 16 game, lepas tu ada step ladder tu pun lama.
first 2 game saya tie dengan nombor 3, saya kena ada sudden death roll off. Lepas tu saya main dengan Tanya, final pun tie. Dan saya menang pun hanya dengan 2 pin. So memang saya sebenarnya masa separuh jalan tu saya dah memang tak larat dah sebab dah lama kan. Dan saya pun cakap pada saya tak apalah, saya cubalah sebab saya tak nak lepaskan peluang yang ada sebab saya tak tahu bila peluang yang akan datang macam ni lagi pada diri saya sebab yalah masa tu pun kita nak menang overall title kan bagi contingent di Sukan C Kuala Lumpur. So saya fikir macam mana kalau satu emas yang saya ada peluang nak menang ni akan effect medal tally kita secara keseluruhan. Macam mana kalau tiba-tiba kita kalah juara keseluruhan sebab satu pingat yang saya lepaskan ni. So saya memang push diri saya semaksimum yang boleh. Saya memang seminggu selepas habis tu, alhamdulillah saya menang lah pingat emas. Memang seminggu lepas habis kejohanan Sukan C tu saya memang flat. Saya memang penat sangat seminggu untuk saya recover sebab saya memang hari-hari masa Sukan C tu saya 120% saya kasih. Saya jarang buat macam tu. Tapi sebab itulah semangat untuk menang depan rakyat Malaysia tu memberi saya semangat yang memang sangat besar lah untuk lakukan untuk negara. Dan saya juga kena berterima kasih kepada ISN, semua fizio saya, doktor saya sebab mesua kami semua. Sebab kalau tanpa mereka pun saya tak mungkin dapat kecapi semua yang saya kecapi. Terutama sekali di Sukan C tu. Okey, Shalin, kita tahu bahawa setiap pemain bowling ni mereka ada skill masing-masing. Mungkin Shalin boleh kongsikan skill Shalin, apa istimewanya Shalin sebab kita tahu bahawa main bowling kalau macam saya orang biasa kita ambil bola lambung macam tu. Tapi Shalin sebagai pemain profesional yang bertahan selama 28 tahun dalam sukan bowling ni, mungkin Shalin nak kongsikan sedikit tips ataupun skill macam mana Shalin boleh berjaya sampai sekarang? Boleh berjaya tu saya tahulah, tapi dia bergantung pada setiap individu. Mungkin yang saya tengok dan apa yang feedback yang saya dapat daripada jurulatih saya, jurulatih oponen saya dan coaches yang lain di seluruh bukan di seluruh Malaysia je lah tapi seluruh dunia, ialah ketahanan mental saya. Ketahanan mental saya sebab tu sebab memang saya minat psikologi sukan. So tu memang forte saya lah saya kira. Walau apa-apa situasi pun yang sukar, alhamdulillah saya dapat keluar daripada situasi tu dan saya dapat motivatekan teammate saya yang lain. Walaupun saya main tak bagus pun tapi saya dapat alhamdulillah saya dapat motivatekan teammate saya yang lain supaya mereka bermain bagus. Sebab kadang kalau kita fikir as a team memanglah kita selalu nak kita sendiri je menang kan. Tapi when you fikir as a team, you kena bantu orang lain sebab at the end of the day bendera Malaysia yang naik. So tu yang paling penting. Saya walaupun saya bersara daripada pasukan kebangsaan tapi saya masih akan bertanding di peringkat profesional insya-Allah kalau semua COVID ni kembali turun kan. Saya plan untuk pergi join sirkuit profesional di Amerika Syarikat. Kerana itu salah satu cita-cita saya yang saya tak dapat capai lagi. So saya akan cuba untuk capai cita-cita itu sebelum saya fully bersara daripada menjadi pemain. Maknanya sebelum bersara sepenuhnya tu nak dapatkan dulu, nak bermain dulu dalam saingan profesional. Yes, betul. Baik, kita gembira sebenarnya mendengarnya. Rupanya ini bukan titik noktah untuk kerjaya bowling bagi Shalin. Rupanya selepas ni ada juga perancangan untuk ialah ke next level orang kata ya. Jadi Shalin disebutkan daripada 100 orang yang mungkin mencuba untuk menjadi seorang atlet skuad negara, mewakili negara dan sebagainya, mungkin 2 sahaja yang mampu untuk ke arah itu. Dan untuk mencapai satu taraf ataupun status atlet sukan antarabangsa, world class athlete. Apa yang sebenarnya menjadi salah satu resepi bagi Shalin yang boleh dikongsikan bukan saja bagi orang biasa, rakyat biasa tetapi bagi para atlet lain yang kini mungkin juga masih berjuang dari segi emosinya, mentalnya, psikologinya. Bagaimana Shalin mengekalkan kekuatan mental itu? Pada saya sebab banyak orang kadang setengah orang dia fikir bila you dah kuat fizikal, you akan kuat mental. Ya. Benda tu sebenarnya bukan macam tu. You kena berlatih sebanyak mana you berlatih fizikal you,
juga untuk mental game you juga yang sama. So banyak atlet kan dia rasa bila dia dah bagus teknik semua dia akan automatically menang. Tak. Sebab bila kita bertanding di peringkat tertinggi, the next level, semua orang akan ada, semua orang akan jadi pakar, semua orang mahir. So apa yang akan membezakan you dengan opponent you? So it's kekuatan mental. Kekuatan mental yang menjadi key pada saya dan saya rasa pada semua atlet-atlet yang memang Olympic champion, Asian champion, world champion. Sebab di saat-saat genting tu keputusan cara kita handle pressure yang akan datang tu akan membezakan sama ada kita menang peringkat emas, perak atau gangsa. Pada saya lah, saya rasa dan nasihat saya mungkin pada junior-junior saya, tim atlet yang baru nak naik ialah pertama sekali kita kena setkan nawaitu kita betul lah. Your intentions why you are doing this, because kalau nak jadi ahli sukan ni memang tak semua orang akan jadi macam Datuk Nicole, macam Datuk Lee Chong Wei, macam Azizul. Tak semua akan jadi macam tu. So kadang-kadang pengorbanan tu akan lebih daripada pencapaian apa yang dicapai. Kadang orang tak nampak pun kita apa yang kita sumbang. Tapi kalau niat you memang untuk menang untuk negara, insya-Allah memang you akan dapat kecapi lah saya rasa. Sebab semangat patriotisme tu akan membantu you dalam situasi-situasi susah. Sebab kadang you akan terduduk fikir juga kenapa lah saya buat macam ni kan. Tapi macam bukannya kadang you bersara pun orang tak kenal pun you, orang you tak ada banyak, you lose a lot of things lah actually then you gain, but because you are so proud that you're able to make a difference to Malaysians, to bowling, to sports in Malaysia, so you buat. Di nawai tu, memasang niat tu adalah antara komponen yang sangat penting kan Fariha? Betul. Charlene, mungkin bila satulah sebab kita tahu Charlene kan macam bila dekat ni serius dan sebagainya kan. Bila dah bersara tidak mewakili sukan ini dalam negara, mungkin satulah yang orang tak tahu mengenai Charlene. Sebenarnya Charlene macam mana? Sebagai kita tahu bahawa Charlene atlet negara, tapi bila dah bersara ni kita nak tahu salah satu sebenarnya Charlene mungkin berlainan. Berlainan. Memang berlainan. Siapa yang kenal saya personally memang cakap, lain lah you tengok kat TV kan, garang, agresif. Tapi bila tengok real life macam biasa je. Tapi saya memang biasa sebab cara you tengok saya, bila saya bertanding saya memang agresif lah sebab saya ada opponent. Dari segi sport psychology pun you need to takutkan opponent you. Walau on the lane saya memang agresif, tapi bila off the lane saya dengan opponent saya kita orang gelak-gelak. Banyak opponent saya good friends. Macam Tanya kita tengok hari tu yang masa Sukan C kan. Saya menang dia Masters tu pun kami berpeluk lepas saya menang sebab saya memang tengok dia daripada dia kecil. Saya roommate, kita roommate masa kita orang dekat pro circuit. So bila kita bertanding memang kita akan ada persona lain lah. Bila di luar pertandingan tu saya biasa je. Cakap banyak pun ada juga. Saya suka buat kelakar. Tapi itulah, kalau you kena mengenali diri saya dengan lebih baru you tahulah. Macam kalau sebab banyak orang tengok dari segi one side, atlet, media semua, tapi off the lane saya biasa je lah macam semua orang yang lain. Okey. Charlene, kami ucapkan terima kasih banyak-banyak. Terima kasih segala jasa dan pengorbanan Charlene Zulkifli dalam mewakili negara sukan Olimpik ni. Banyak sangat pingat dan juga pengalaman yang diberikan kepada kami semua. Terima kasih Fariha, Sofian, Amasila. Dan lagu saya ini harap semua doakan saya juga. InsyaAllah. Dapat capai satu lagi cita saya, insyaAllah tahun ni atau tahun depan. Terima kasih juga kepada semua rakyat Malaysia yang banyak doa saya selama 28 tahun ni. Memang saya sangat terharu dan saya sangat bersyukur. Semoga Allah balas semua doa-doa kalian berlipat kali ganda. Terima kasih banyak.